sallallahu alaihi wasallam smiled often and with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, inshallah. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM. Inspirasi, Inforia, Islami, semua yang di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sebanyak 150 buah sekolah agama kerajaan negeri di Johor dikategorikan sebagai sekolah kritikal dan perlu dibaik pulih segera. Pengerusi Jawatankuasa Ahli-Wala Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, sekolah dikategorikan kritikal itu antaranya mengalami masalah pendawaian, bumbung dan tanda sekolah. Muhammad Farid menyatakan perkara itu ketika menjawab soalan lisan Datuk Jeffrey Din Atan Barisan Nasional BN Kukup pada persidangan Dewan Undangan Negeri Don Johor di Kota Iskandar yang ingin mengetahui usaha pihak kerajaan negeri meningkatkan kemudahan di sekolah agama kerajaan negeri yang kebanyakannya didapati usang dan tidak diselenggara dengan baik. Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridauddin Tuanku Muhriz dan Tan Sri Rafiah Salim dilantik sebagai Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang baru. UKM menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa persiaran lantikan itu telah disempurnakan oleh Chancellor UKM yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada Majlis Convocation ke-51. Sementara itu, baginda dalam majlis tersebut turut menitahkan agar semua warga UKM sentiasa mendukung aspirasi penubuhan universiti itu dan misi serta visi penubuhan institusi berkenaan seharusnya menjadi penggerak kepada sebuah anjakan paradigma dalam usaha memperkembangkan lagi sektor pendidikan tinggi di rantau ini. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Jom meriahkan persidangan Pusat Ekonomi Digital PD Madani di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 29 November ini jam 9 pagi hingga 6 petang. Dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persidangan PD Madani 2023 dianjurkan khas oleh MCMC. Layari www.mcmc.gov.my. Jangan lupa 29 November ini di PICC Putrajaya. Jumpa di sana. Pesanan ini dibawakan pada anda oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu diri kita. Itu cara kita berkomunikasi. Itu cara kita bergerak harian. Contoh katakanlah, itu siapa katakanlah, maknanya telinga ke hati. Contohnya kan, dia detail. Tapi dia ikuti orang. Okey. Itu artinya telinga ke hati. Ada orang kadang-kadang dia mata ke hati. Dia bergerak tapi fikir orang. Ada orang kadang-kadang dia akal ke telinga contohnya kan. Dia fikir tapi dia agak detail. Maksudnya orang ni pertama dan kedua adalah watak kita. Okey. Yang watak yang entah sampai bila kau mau menjauh. Kau ingat kau siapa untuk kau menjauh. Tak betulinya. Okay, bye. Assalamualaikum. Menjadi penanda aras pada peringkat dunia dalam bidang pengajian tinggi.
Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 10.1. Buka tirai untuk edisi hari ini, hari Isnin pagi 27 November 2023. Bersamaan 13 Jamadil Awal 1445 Hijriyah. Semoga baik-baik lagi kita buka lembaran hidup kita hari ini. Semoga kita dapat belajar, tambah lagi kebaikan dan buat yang lebih baik dari sebelum-sebelum ini, insyaAllah. Teruskan bersemangat, okey? Saya akan temankan anda selama 3 jam ini. Dan terima kasih tim Warna Pagi yang sama-sama sediakan pengisian, perbincangan ilmunya tadi. Nak sambung lagi lepas ni, ada rancangan Persona di Zahra. Okey, sama-sama tonton di YouTube, di Facebook IKIM untuk dapatkan lagi manfaatnya. Apapun jom sama-sama kita tambahkan nilai syukur kita. Sebab pesan dari para asatizah, bersyukur ni bukan kerana semuanya baik-baik saja. Tetapi kerana kita percaya selalu ada sisi yang baik di sebalik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Artinya apa? Berhusnuzan. Kita sangka baik dalam apa saja. Moga ada dia punya sisipan hikmahnya dekat situ. Okey, jom kita nak berhibur dahulu bersama dengan Rabbani, lagunya Ittihad. Semoga penyatuan kita akan sama-sama kukuh erat dan mekar membina kehidupan yang harmoni. Jom berhibur dahulu. Kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Di halaman subuh, taman kemesraan, mercup tumbuh pohon
pun kasih sayang merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titik tambun keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan sejati dan bersemi dalam ranum perpaduan. Kiri kanan iri dan igawan bedalu ego menumpang di dahan. Ittihad itu pengorbanan ditumpa dendaman kembali keikhlasan. Dalam ranum perpaduan. Sedangkan Tuhan mati penyatuan, mengapa masih bersih keraguan? Sedangkan Rasul dan Al-Quran pencerahan. Ittihad itu pengorbanan ditumpa dendaman kembali keikhlasan uang perpaduan mengukir senyuman biar menjadi sebutan doa keberkatan. Assalamualaikum. Apabila dikatakan wanita, tak akan mula lari untuk fokus pada kecantikan, luaran dan dalaman. Tak kiralah berapa usia sekalipun, nalurinya memang begitu. Wanita apabila mencecah usia 40-an akan mula merasai perubahan yang sangat ketara berlaku pada diri, emosi dan juga fizikal. Sedar atau tidak, ia sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ia merupakan satu cabaran apabila waktu ini kulit akan jadi sangat kering, berkedut, kulit wajah akan berjeragan, akan melendut atau jatuh. Tekstur kulit jadi lebih kasar. Emosi mula terganggu, berlakunya mood swing, kejap sedih, kejap gembira, suka menyendiri, kerap termenung, ada kala marah dan sensitif tanpa sebab. Malah metabolisme semakin menurun. Apabila usia kita meningkat, masalah kesihatan pula datang satu persatu. Ini semua disebabkan oleh hormon estrogen yang mula menurun. Hormon ini sangat penting untuk wanita bagi mendapatkan kulit, emosi, fizikal dan juga dalaman serta luaran yang sihat dan seimbang. Puan-puan yang dirahmati Allah, usia akan datang tanpa kita minta. Namun, kita boleh bantu untuk tidak alami semua simptom tersebut yang boleh mengganggu kehidupan kita. Alhamdulillah, awet muda Go dari Putera Alia telah banyak membantu ramai wanita untuk kembali ceria, bahagia dan yang paling penting lebih yakin menjalani hidup walau berapa pun usia kita. Kesihatan dan kecantikan adalah tanggungjawab kita sendiri. Dengan satu tindakan kecil mampu merubah kehidupan lebih membahagiakan untuk
untuk diri dan keluarga. Untuk kami bantu, boleh hubungi kami di nombor 010-400-7232 atau 019-221-7232. Follow kami di TikTok Founder of Puteri Alia ataupun IG Puteri Alia dan Facebook Puteri Alia HQ, insya-Allah. Masya Allah, Little Khalif dah 20 tahun. Bersempena sambutan ulang tahun ke-20, Little Khalif ingin mengajak anda seisi keluarga untuk sama-sama hadir dan memeriahkan Karnival Mega ulang tahun ke-20 Little Khalif bertempat di Astaka Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur pada 2 Disember 2023 bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Pelbagai acara menarik menanti anda. Jumpa anda di sana. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona Zahra hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq. Kita nak sama-sama lagi bawakan rancangan Pesona di Zahra. Seperti biasa, sebelum ni ada yang saya sebutkan dalam pembuka tirai saya di awal tadi kan, untuk Aspirasi 10.1. Kita nak bawakan lagi rancangan ini, dengar dan hayati sebaik mungkin untuk tambahkan lagi ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita. Okey? Dan jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM, sebab kita boleh kongsikan apa pandangan anda. Dan mungkin ada yang nak bertanya berkaitan dengan watak-watak, okay? Sebab kita masih lagi belajar dalam rancangan ini berkaitan watak-watak manusia ni. Jadi jom kita nak kenal-kenal lagi, nak rapat-rapat lagi dengan perkongsian kita. Tak lain tak bukan untuk mendengarkan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dah pun ada hari ini di Konti Radio IKIM. Masya Allah. Jom nak sama-sama mengalu-alukan kehadiran Ustaz Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai tadi Ustaz dekat konti tu kan, saya kata, Ustaz, macam mana keadaannya? Sebab katanya Ustaz baru pulang dari Jordan dan berhampiran dengan Palestin. Ustaz, boleh tak di awal ni kongsikan sikit Ustaz, bagaimana situasi pemerhatian Ustaz dekat sana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pendengar yang saya kasih sekalian. Jadi maknanya mengenai saudara-saudara kita di Palestin, Alhamdulillah, maknanya saya baru pulang, kemudian insyaAllah akan berurusan lagi. Jadi maknanya kebetulan sekarang ni ada gencatan senjata. Jadi maknanya masa yang sangat bagus untuk kita masukkan bantuan. So maksudnya saya sendiri pergi dengan maksudnya beberapa jemaah saya, tim saya. Jadi secara official dah kita dapat masuk ke Jerusalem dan masukkan bantuan daripada Jerusalem. Jadi maknanya bantuan ni boleh dilalui dengan dua laluan yang besar. Satu melalui Mesir ke Rafah, satu lagi melalui Jerusalem. Macam saya, laluan kita adalah Jerusalem. Apabila Jerusalem berada dalam negara tu, memang mudahlah, lebih mudah sebenarnya. Sebab bila kita melalui Mesir ni, cabaran dia adalah kerajaan Mesir itu sendiri yang tak bagi. Jadi maknanya tapi apa-apa pun duduk laluan ni, Alhamdulillah. Jadi maknanya dengan gencatan senjata yang ada, ini masa yang bagus untuk memang kita masukkan bantuan secara keperasan ataupun taklah, begitu betul-betul kemanusiaan dan sebagainya. Ya, itu dia. Kita harapkan semua baik-baik saja. Dan Alhamdulillah, ada sahabat kita pun berkata, Puan Sabiah kata, Alhamdulillah Ustaz dah balik kejap je Ustaz. InsyaAllah pulang alik Subang Rawang je Ustaz pergi Palestin ni. Ya Allah, moga Allah pelihara Ustaz. Kan? Jalanan semua okey Ustaz, tak ada masalah Alhamdulillah. Semua sekarang ni tengah musim sejuk. Jadi antara selain daripada bantuan kemanusiaan lain, kita uruskan untuk maksudnya keperluan musim sejuk lah. Sebab musim sejuk ni dia tak macam sejuk kita kat sini musim hujan. Betul. Dia sejuk-sejuk sungguh lah. Kalau tak tahan memang boleh mudarat juga pada kesihatan.
Gitu. Kita harapkan semuanya apa yang dirancang Ustaz semoga dapat capai hajatnya insya-Allah. Ustaz, terima kasih Ustaz sudi lagi bawa berita berkaitan dengan Palestin Gaza sebab kita memang dekat kan. Kalau Ustaz berkomunikasi dan juga berkongsi dekat dalam media sosial Ustaz pun kita faham kan Ustaz. Kita tentang tanah Palestin bagaimana orang Melayu dengan bumi Palestin kan rapat dan dekat kita. Baik Ustaz, jom kita nak teruskan lagi perkongsian kita. Ramai dah pun mula masuk komen. Cepat-cepat komen dekat mana dengarkan tu. Kan sebelah utara ke selatan ke timur barat, Sabah Sarawak, luar negara pun ada sebenarnya Ustaz yang berkongsi dengan kita. Alhamdulillah. Negara-negara jiran dekat Indonesia, di Singapura, Thailand pun ada dengan kita ni. Okey, Ustaz, kita nak sambung lagi bincang kita berkaitan belajar dari kelebihan orang lain. Apa yang kita boleh ambil inspirasi? Ustaz, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar mengenai watak-watak manusia, dan benda ni kalau kita belajar dan kita mula aplikasikan, maksudnya dia benda real, bukan teori semata-mata kan. Jadi bila kita sebut cerita mengenai ini, istilah saja orang mata, orang telinga, orang akal dan orang hati kita panggil sebagai syakhsiyah basariyah orang mata, syakhsiyah sam'iyah orang telinga, syakhsiyah hissiyah orang hati, dan syakhsiyah akliyah orang akal. Ini maknanya istilah-istilah ni kita dah bincang dekat hampir setahun Maknanya orang akal tu main dia adalah objective oriented, dia ada fikirnya ke depan. Orang hati adalah maknanya inner oriented, dalaman, maknanya sangat penting bagi dia. Orang mata adalah action oriented, maknanya memang dia bergerak. Dan orang telinga adalah maknanya information oriented, maknanya dia adalah maklumat. Okey. Keempat-empat ni dia adalah watak yang real ada di sekeliling kita kalau kita perhati tengok dan kalau kita aplikasikan. Dan sebenarnya DJ Syafiq saya kalau pergi ke mana-mana, sebenarnya menariknya ramai yang Ustaz, saya sama mata hati akal, maksudnya ramai pendengar IKIM secara tak perasan Betul. Belajar dan dia teringat benda tu juga orang mata kan. Dia pun cakap macam tu. Jadi maknanya kita nak belajar daripada kelebihan orang lain supaya kita dapat faham mengenai watak-watak ni kan. Jadi pada minggu lepas kita dah cerita mengenai macam mana orang mata bagus sangat untuk belajar tawakal daripada dia kan. Betul. Sebab dia adalah orang yang kita bahasa dia redah je lah tapi sebenarnya dia mudah untuk bertawakal kan. Berserah je. Padahal dia macam watak tu memang bergerak je tu. Orang telinga lah tabayun mana dia akan semak cek kan. Kemudian maknanya orang akal tafakur. Dan orang hati ni dia maknanya sangka baik lah sangka baik, maknanya itu bagus, itu ada kekuatan Zulzon kan, itu kekuatan bagi orang orang hati. Okey, hari ni kita nak tengok juga beberapa perkara yang kita boleh belajar dan cara macam mana kita nak stop kan. Okey. Jadi maknanya antara lain yang boleh kita tengok, maksudnya kita pergi pada orang hati dulu kan. Jadi orang hati ni antara nature dia tu ataupun semula jadi dia tu, dia orang yang maknanya dipanggil, kalau bahasa saya tak jumpa terminologi yang tepat, tapi ada istilah minda kepo Minda kepo ni tak seperti negatif tau. Ambil tahu yang baik-baik. Mana dia akan fikir dan dia orang hati ni kelebihan dia, kalau kita cakap dia akan boleh kait dengan benda lain. Contoh macam apa nama, kita bercakap benda dia akan boleh kait dengan benda yang lain, dan kalau kita bercerita dia akan sangka dia ni silly aku ke, sebab kan dia fikir bagi pihak orang lain kan. Dia rasa untuk so jadi maknanya jadi apabila kita tengok nature orang akal semula, nature orang hati begitu. Sebenarnya orang hati adalah orang yang dia ambil berat pada seorang lain. Itu yang dalam hadis yang disebutkan malla yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, dia bukan daripada golongan orang itu. Jadi naturally benda itu ada kepada orang hati kan. Sebab itu kita boleh belajar daripada dia. Cumanya bahagian mungkin jadi sisi gelap ataupun sisi negatif dia bila dia berfikir tu sampai bawa kepada overthinking, maksudnya berlebih-lebih atau minda kepo kan. Tapi dia sudah mengambil berat pasal orang lain tu sangat bagus dia. Sangat bagus. Berarti mana kita boleh belajar pada memang dia akan ambil perhatian ke orang lain, tanya khabar, tanya apa. Dan sebab itulah kadang-kadang orang hati ni dia terlalu attached
Maksudnya attach tu maksudnya dia kalau dia kata dia nak apa nama mop lantai, cuci lantai, dia akan bang sini lah agak mop lantai sama-sama. Kalau dia kata sini maju bang sini lah, dia suka. Okey, kalau duduk, okey, laki ada sebelah, tak kisah 1000 tahun pun tak kisah. Laki bangun je bang, ni lah saya punya kaki sakit lah, ada je, jadi duduk sebelah. Yang penting dia adakan kita. Atau tak ada kelebihan orang hati lah nak cerita kan. Jadi maknanya ada yang apa bagus side yang positif tu, dia adalah fikir orang, fikir bagi pihak orang, kemudian dia mengambil berat besar orang. Tapi sisi negatif dia kalau tak ya ambil berat tu jadi mengepoh je. Jadi begitu. Allah. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslim sekalian. Okey, kita pergi pada orang mata. Orang mata ni oleh kerana dia detach kan. Detach maksudnya dah lepas lah. Dia suka dia adalah yang orang yang takkan maknanya benda-benda yang lepas dia detach. Jadi benda-benda berkaitan dengan maknanya melupakan dan memaafkan bagus bagi orang mata. Sebenarnya sebab apa tahu? Sebab oleh kerana dia tu detach orangnya, maksudnya detach maksudnya dah lepas lah, dia tak nak fikir dah. Dia malah nak fikir dah, malah nak besar-besarkan dah. Jadi dia mudah untuk memaafkan. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok, bagi orang mata dah lah, tak apalah, lepas-lepas lah. Jadi memaafkan daripada sudut malah nak fikir. Ada beza dengan memaafkan orang yang memaafkan memang daripada hati, tak apalah. Saya maafkan lah. Ini maafkan dia malah nak fikir, malah nak besar-besarkan lah. Jadi bagus dia, dari sudut orang mata ni kita boleh belajar daripada dia adalah dia tidak grounded ataupun dia tidak terikat ataupun dia tidak terantai dengan benda-benda yang masa lepas, masa silam. Dia cepat marah, cepat sejuk ke macam mana, Ustaz? Dia orang mata ni ada reaksi spontan, dia cepat marah tapi kemudian cepat sejuk. Dia tenang. Dia tenang sebab dah lepas-lepas lah. Padahal orang yang kena marah tu bukan betul rasa lagi, dia bukan kira pun. Deep deep pun. Dia bukan kira. Jadi kita boleh belajar daripada dia tu. Maknanya kita belajar daripada dia macam mana detachnya dia dan macam mana dia boleh mudah untuk melepaskan benda-benda yang lepas lah daripada dia mikir lah, dia malah nak sambut benda lepas tu. Jadi ke depan macam tu jadi itu adalah kelebihan bagi orang mata. Okey, kita tengok bagi orang telinga kan. Okey, orang telinga ni oleh kerana dia jenak SOP, peraturan, prosedur. Okey. Kita boleh belajar macam mana orang telinga ni dia panggil jangkaan ataupun expectation yang tinggi. Contoh kata rumah tangga kemas mesti macam ini. Macam dia peraturan kan, orang telinga peraturan mesti macam ini. Jadi maknanya kita boleh belajar macam mana cara dia meletakkan satu expectation. Maksudnya expectation hidup ni kena ada satu expectation. Apa kita nak capai ketika umur kita 30, ketika umur kita 40, 50, 60 kan. Hutang dah habis. Hutang dah habis contoh kan. Maknanya kesihatan jaga. Kita kena ada satu expectation, satu jangkaan, kemudian satu apa yang kita nak capai. Cumanya daripada sudut sisi negatif je, orang yang ada expectation yang tinggi ni dia mudah stres lah. Kalau expectation tu tak tercapai. Contoh kalau dia pergi satu kedai makan, dia expect kedai makan tu mesti nak cepat, mesti makannya sedap, rumah cantik, presentation. Tiba-tiba datang dengan lambat. Jadi apabila ada satu expectation macam tu, dia akan mudah untuk kecewa dan marah lah. Lepas tu kadang-kadang orang telinga ni itu cabaran dia. Dia mudah untuk kecewa daripada sudut ada expectation. Tapi kita boleh belajar daripada dia cara dia meletakkan satu expectation. Sebab kadang-kadang ada setengah orang hati oleh kerana fikir orang sangat langsung tak ada expectation. Betul. Dalam hidup ni kadang-kadang dia gedah je. Maknanya sebab kesian kat orang kan. Dia tak ada sampai anak kena macam ini kan. Sebab tu dalam hadis kalau kita tengok Nabi fikir pasal orang tapi Nabi letakkan expectation. Contohnya macam mana tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami kan. Tapi kalau tak boleh nak menjalankan tanggungjawab, maknanya kita tengok semampunya dia macam mana kan. Ada satu expectation. Okey. Dan terakhir bagi orang akal. Okey. Bila kakak tentang muslim-muslim sekalian, orang akal ni kelebihan dia adalah orang yang maknanya fikir by objektif tau. Ke depan. Okey. Jadi maknanya kita boleh tengok orang akal ni orang yang idea dia ada untuk ke depan. So kita memang dalam hidup kita ni kalau kita baca surah Yusuf,
Bagaimana disuruh kita rancang. Saya dah kongsikan dalam perkongsian kita. Maknanya merancang hidup ni 7 tahun ke depan apa, 7 tahun ke depan apa, 7 tahun ke depan apa kan. Disuruh kita rancang. Biasa buat macam tu. Saya tak sebut macam tu. Kelebihan ini ada pada orang akal. Jadi dalam bab merancang, orang akal memang ada. So kita belajar daripada dia macam mana nak explore. Saya pernah cerita dalam perkongsian saya, dalam kursus saya, ada satu orang tu dia memang pakar motivasi. Dia mengajar orang buat goal setting. Masuk syarikat-syarikat matlamat. Tapi sejak itu dia orang mata. Jadi saya tanya, saya jujur, habis kursus saya tanya, tuan nak tanya sikit lah. Tuan mengajar orang buat goal setting matlamat. Nak tanya lah, tuan sendiri macam matlamat susah tak nak buat? Susah Ustaz. Sebab memang sebab dia orang mata. Jadi dia susah untuk nampak ke depan tu. Jadi dia ikut flow, tapi dia kedah macam tu. Okey. Jadi maknanya kita boleh belajar daripada dia. Jadi kita duduk diam-diam, kita kena adakan satu perancangan. Walaupun kalau kita bukan orang akal, benda tu susah bagi kita. Tapi memang kena ada untuk kita belajar kan. Cumanya bagi sisi negatif dia kadang-kadang oleh kerana orang akal ni terlalu ke depan, ada idea-idea dia tidak realistik kadang-kadang kan. Terlalu ke depan sangat sampai tak realistik, kadang-kadang sampai tak masuk akal dan tak boleh nak dia buat. Terlalu ke depan sangat. Jadi bila kita belajar pasal watak-watak ni dan kita belajar daripada orang lain, kita kumpulkan kelebihan-kelebihan ini untuk kita belajar. Barulah kita tengok satu orang tu, kita akan belajar daripada dia. Jadi taklah kita anggap walaupun dia tu mungkin satu orang tukang cuci, kata dia orang telinga, kita boleh tengok macam mana detailnya dia satu orang tukang cuci. Kalau kita tengok mungkin dia tu hanyalah sebagai maknanya pekerja bawahan kita. Kalau dia orang akal ada kelebihan dia. Kalau dia orang hati ada kelebihan dia. Kalau dia orang mata ada kelebihan dia. Kalau dia orang maknanya telinga ada kelebihan dia. So boleh belajar daripada banyak orang. Taklah dengan status kita sebagai orang yang tinggi, bos dan sebagainya, kita hormat orang lain, kita abaikan orang lain, kita buat tak tahu kepada orang lain. Bila kita renung, kadang-kadang banyak benda dalam hidup ni kita boleh belajar. Sebab tu saya namakan maknanya hidup kita ni sebagai universiti kehidupan. Betul. Kan? Betul. Kita belajar yang percuma sebenarnya. Dalam keliling kita. Cuma kita nak fikir ataupun tak. Ada kita nak ambil iktibar ataupun tak. Dalam Quran banyak Allah sebut fa'tabiru, ambillah iktibar kan. Afala yaqilun, kau tak fikir ke? Afala yasma'un, tak mendengar ke? Afala yubsirun, kau tak maknanya tak melihat ke? Allah suruh lihat fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kau lihatlah alam ini bagaimana Allah menjadikan menghancurkan orang-orang yang mendustakan Tuhan. Dan kita pernah kongsikan dalam Pesona di Zahra mengenai misteri sifat malas kan. Orang malas ni dia bermula dengan malas berfikir. Bila dia malas berfikir, dia akan mula malas fizikal. Sebab tu hidup kita jangan malas berfikir. Dan saya selalu pesan pada abang-abang, terutamanya ayah-ayah saya sekalian, terutama orang lelaki kan. Jangan mula malas berfikir walaupun pada benda kecil-kecil, takut dia akan berjangkit pada benda besar-besar. Jadi kalau isteri kita tanya kan, bang nak pakai baju apa? Apa-apalah, jangan jawab macam tu. Ambilkan baju warna putih ni. Abang nak minum apa? Apa-apalah, jangan jawab macam tu. Abang nak minum apa? Okey, saya nak air teh hari ni. Jadi maknanya bila kita malas berfikir, bermula daripada kecil, kita akan mula malas berfikir pada benda besar-besar sampai kepada perhubungan kita. Kita tak akan peka isteri kita orang apa kelebihan dia, apa kekurangan dia yang kita boleh sempurnakan. Kita takkan perasan kelebihan suami kita. Nanti kita akan nampak keburukan aja. Kita tak nampak kelebihan dia. Kan? Baru-baru ni saya ada jumpa satu orang. Kan? Dia kongsi dengan saya. Dia kata suami dia memang duduk rumah, maknanya balik pukul 5 lah dekat rumah, duduk buat tak tahu apa semua kan. Macam mana saya pening lah Ustaz. Dia macam communication pun tak ada apa semua. Saya kata Kak, berapa ramai orang bercita-cita suami dia ada pukul 5 atau pukul 6 itu. Suami akak ada situ tu kan. Dan saya yakin dia kata suami akak orang akal. Orang akal sebab dah objektif dia adalah aku family. Ada kat rumah. Waktu ni aku mesti kena dekat rumah. Ada kat rumah. Maknanya itu objektif dia. Tapi manusia kan dia tak nampak kelebihan itu. Patutnya dia lengkapkan. Alang-alang abang ada kat rumah start pukul 5 pukul 6, apa pun dia boleh buat sama-sama. Pukul 5 pukul 6 tu kan. Ini dia pun duduk saja. Suami pun tak tahu buat, duduk saja diam. Pakai diam sampai malam. Saya malam pun akhirnya. Jadi jangan malas berfikir. Tengok kelebihan. Dan orang ada kekurangan, jangan pembesarkan kekurangan. Kita
kita belajar kelebihan dan kita sama-sama dari kelebihan tu kita bangunkan keluarga kita bersama. Wallahualam. Masya-Allah, itu dia kan Ustaz. Penting apabila kita sentiasa explore sendiri dalam watak-watak kita dan apa yang kita buat itu, semoga kita dapat serap menyerap antara satu sama lain kan. Kita boleh belajar, kalau kita orang mata, kita boleh belajar tentang orang hati, mungkin kan. Ataupun kita ambil tokoh-tokoh seperti Ustaz sebutkan tadi, tokoh-tokoh pemimpin, ataupun tokoh-tokoh yang hebat-hebat yang dalam bisnesnya ke, usahawannya, dan kita boleh ambil contoh dekat situ. Okey, ramai yang tanya tentang bermaafan ni Ustaz. Sebab ada yang tanya tadi, Ustaz saya boleh maaf tapi malam-malam menangis Ustaz, macam mana tu? Nantilah kita bincang dengan lebih lanjut macam mana kita selamatkan lagi kan, kita explore lagi watak-watak ini supaya kita boleh seimbangkan kehidupan kita, insya-Allah. Kita rehat seketika Ustaz, tenang-tenang kejap Ustaz. Okey, kita bagi Ustaz rehat kejap. Kita akan sambung lagi selepas ni. Anda kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 Rehat seketika, kembali selepas ini. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, ya Rahman, ya رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Radio IKIM Inspirasi Info yang Islami. Syukur kita masih lagi berada di Aspirasi 10.1 dan saya Syafiq. Saya nak teruskan lagi untuk bincang-bincang kita menerusi rancangan Pesona di Zahra. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook sebab kita ada secara langsung dekat situ. Dan kita belajar kali ini berkaitan dengan belajar dari kelebihan orang lain di bahagian kedua bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ustaz, kenapa Ustaz kita kena ambil inspirasi? Dan kalau kita tengok ni Ustaz, kita sikat rambut, kita nak bersiap, kita pun tengok cermin dan pantul kembali kepada kita kan Ustaz. Dan apa hikmahnya Ustaz kalau kita dapat belajar sesuatu daripada orang lain yang tak ada kat kita Ustaz? Macam mana? Sebenarnya orang lain ni dia merupakan cermin dalam hidup kita lah. Sama ada cerminan benda perangai kita yang buruk ataupun kita cerminan pada benda yang kita tak ada. Jadi bila kita katakan hari ni saya tengok DJ Ustaz Syafiq kan. Kan itu kan. Jadi bila saya tengok sama ada benda yang saya tak ada benda ni. Jadi saya perlu belajar benda ni. Sebab tu hidup kita ni kena sentiasa belajar. Jadi bila kata saya tengok ke mana DJ Syafiq ni, kalau ke mana sebagai dia ada unsur telinga, jadi dia apa nama orang hati dia telinga, maksudnya dia bercatik, dia kemas orang dia. Ustaz stand-up. Allah. Jadi mungkin bagi orang mata benda tu macam tak kan. Jadi maksudnya kita boleh belajar benda tu. Belajar. Betul. Orang lain ni cerminan pada benda yang kita ada ataupun kita tak ada. Sebab tu kenapa kita Nabi galakkan kita untuk ziarah orang alim. Orang-orang alim, orang berilmu ni kan. Sebab bila kita menziarahi orang alim, dengan sendirinya Allah akan buka
keaiban kita di mata kita. Maknanya kita ziarah orang alim kan, dan bila saya ziarah orang alim, saya maknanya rasa feel benda ni. Kita ziarah orang alim, kita tengok, ya ternampak, ya Allah, ibadah dia hebatnya Tuhan. Maknanya macam ni ibadah aku. Rasa kita nak tambah baik lagi. Macam mana kita nak belajar lagi? Ya, tengok ya Allah, dia punya masa untuk pada mendidik orang kan. Ataupun ya Allah, hebatnya daripada sudut dia menjaga wuduk kan. Maksudnya batal wuduk, ambil wuduk. Jadi maknanya bila kita berziarah orang alim, Allah bukakan keaiban kita di mata kita untuk kita baiki. Sama juga dengan bila kita bergaul orang sekeliling kita. Kerana dia cerminan kepada benda yang kita tak ada. So, jadi kita boleh belajar. Dan bila kita belajar itulah kita akan meningkatkan diri. Dan Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki diri dia. Okey, itu dia Ustaz, penting dekat situ. Baik Ustaz, ada juga soalan-soalan yang boleh kita raikan dekat sini. Terutamanya ada yang bertanya berkaitan dengan watak-watak di sini. Okey. Contohnya ada sahabat kita ni bertanya, Ustaz, apa yang harus dibuat jika seorang melebihkan tumpuan kepada orang luar yang tiada pertalian dari pasangan sendiri, Ustaz? Macam mana? So jadi ini kalau bagus soalan ni, kalau Tuan Zairi dengar dan gabungkan, mungkin kita akan bawa di tahun depan, gabungkan dengan warna-warna emosi yang kita bincang tahun lepas. Kita combine. Emosi ni Allah jadikan dia ada dua dimensi. Satu, apa yang kita tunjuk tau. Tunjuk ni mana, katakanlah ada orang yang dia suka tunjuk kasih sayang. Dia suka berikan hadiah kat orang kan. Dan kita tengok satu lagi dimensi, apa yang dia perlu. Apa dia perlu. So maksudnya kadang-kadang ada orang yang tunjuk sayang tinggi tapi dia tak perlu pun. Dia suka bagi hadiah kat orang, tapi orang bagi hadiah kat dia tak suka, dia rimas. Maksudnya dia tunjuk tapi dia tak perlu. Kadang-kadang pasangan kita dia perlukan pengiktirafan tinggi. Jadi maknanya dia tak dapat pada pasangan dia. Contoh, dia masak tu, dia suka kalau suami dia jenis yang sedap masakan awak. Walaupun macam dia buat tak tahu, buat donor, tapi dia suka benda tu kadang-kadang. Itu yang kadang-kadang bila kita tidak memahami dimensi perlu pasangan, jadi maknanya kita tak bagi benda tu, jadi akhirnya dingin perbualan kita. Jadi kadang-kadang kita boleh test pengiktirafan. Contohnya suami kita kan, dia buat satu benda kat luar hebat di mata orang dan orang puji dia kan. Sebab kita pernah jumpa, saya pernah cerita dalam perancangan kita, dia ni orang yang masuk sok khabar hebat. Dia bawa balik sok khabar tu kat isteri dia kan, yang saya masuk sok khabar. Oh ya ke, abang letak kat situ dulu lah. Dia tak ada efek. Dia cerita kat saya, Ustaz, saya letak tak sedih saya, Ustaz. Kita kan kita harap bagus meraikan tidak kan. Jadi itu yang kita kena belajar. Walaupun kita tak, maknanya bukan jadi orang yang bagi pengiktirafan. Kalau pasangan kita jenis suka pengiktirafan, kita kena belajar untuk bagi. Ingat adalah hadis Nabi SAW sebut, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa tak berterima kasih kepada manusia, macam tak berterima kasih kepada Allah. Kenapa Nabi SAW maknanya suruh kita bangunkan sifat untuk bagi penghargaan tu? Sebab ada orang yang perlu dia tinggi, ada orang perlu tak tinggi. Kau ucap terima kasih ke tak terima kasih ke, dia tak kisah pun. Ada orang perlu tinggi. Jadi kita kena belajar untuk bagi. Jadi balik pada Tuan Zahiri punya soalan, kenapa tiba-tiba dah senyap, kita kena tengok kan apa dimensi perlu bagi kita punya pasangan tu, yang bila kita bagi dia rasa penuh. Jangan sampai dia dapat benda tu daripada orang lain. Itu yang kadang-kadang jalan naik kereta kan, senyap tak berbual, dah 1 jam dah balik kampung kan, tiba-tiba kawan telefon, happy bukan main kan. Sebab orang luar, Haji bagus lah, Haji pemurah lah kan. Maksudnya ni bagi hadiah ke isteri pun letak tepi je bang. Jadi dia belanja kawan-kawan masjid dia, segelas teh tarik pun, terima kasih lah, pemurah sungguh lah Haji ni. Jadi dia suka. Bini beli hadiah banyak-banyak pun tak situ lah bang. Lepas tu seminggu tak buka. Itu kita kena belajar pasal kemanusiaan. Wallahualam. Ya kan. Sebab itulah perhatian dan juga keperluan, walaupun tak tunjuk tapi tahu dia perlu. Ya betul. Itu penting tu, skill penting. Tu seni tu penting. Seni tu penting. Sebab itulah Allah sebut kan surah Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah jadikan
pasangan kamu daripada diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang duduk bersama dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan kamu emosi tau. Mawaddah tu emosi, rahmah tu emosi. Inna fi zalika la ayah, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yatafakkarun, untuk orang yang berfikir. Masalah kita kadang kita tak nak fikir pun apa jenis watak isteri kita, suami kita tak study pun. Kan apa emosi perlu dia, kita tak study pun. Nampak yang luar lebih, padahal yang dalam ni kita tak tengok pun. Kan? Jadi maknanya maksudnya kita tak nak fikir. Nanti Allah sebut liqaumi yatafakkarun. Allah jadikan dalam suami isteri tu ada mawaddah, rahmah, ada litaskunu ilaiha, kamu duduk atau rasa tenang dengan dia, untuk bagi orang yang liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang nak berfikir. So hari ni kita dalam Pesona Nizara, kita bagi insight ataupun bahan berfikir. Macam mana suami aku? Oh, macam ni. Cepat fikir. Suami dekat tempat kerja ke? Kan? Tadi saya ada nampak satu komen. Oh, betul lah, orang telinga memang banyak expectation dan banyak stres. Orang telinga tu stres, betul ke? Kawan. Kawan. Orang telinga ni stres, betul ke Ustaz? Semua orang ada stres. Semua ada stres. Tapi stres orang telinga ni, sebab saya sebut tadi, dia ada expectation yang tinggi. Sebab dia kan rule, peraturan. Jadi polisi. Jadi dia ada peraturan dia. Suami peraturan dia mesti kena macam ni. Jadi kadang-kadang tak fleksibel sikit. Atau dia stres kadang. Sebagai orang telinga, ada expectation tu bagus, dan kita pun semua perlu ada expectation, tapi kena fleksibel sikit. Tak semua expectation kita macam kita belajar dekat universiti ke sekolah kafar ke. Sekolah kafar kan, suami kena macam ni, isteri macam ni, sekolah kafar. Kita dah kahwin macam mesti macam ni. Suami stres lah kita. Suami pun stres, kena paksa. Okey. Ustaz ada cerita, kalau kita nak belajar kelebihan orang lain, cara gelak pun sebenarnya ada kaedah yang betul-betul yang kita nak meraihkan orang. Okey, ada yang bertanya Ustaz, Yasir Arafat itu nama Facebook dia bertanya, Ustaz, agaknya kalau nak bergurau pun berbeza tak antara watak-watak ni? Betul. Orang yang boleh bergurau, yang boleh naturally boleh bergurau, orang mata, orang hati. Okey. Kan? Orang mata, orang hati. Orang akal dengan orang telinga ni kadang-kadang bergurau, kita bergurau dia ingat betul-betul. Dia serius so jadi maknanya kita kena ada expectation tu, dan diorang punya bergurau kadang-kadang orang mata punya bergurau, orang hati punya bergurau tak sama dengan orang akal dengan orang telinga. Orang telinga punya, orang akal punya bergurau dia sinis. Gurau-gurau yang sinis kan, maknanya itu orang, maknanya orang akal. Orang telinga mungkin orang fakta ke apa. Sebab tu kadang-kadang bergurau, kalau suami kita atau isteri kita orang telinga, dia tak anggap tu satu gurauan. Kita pula stres. Relax abang, gurau je ni. Tenang abang. Tenang, relax. Macam agak sini. Ya, bergurau juga berbeza keempat-empat ni. Kita memang kena belajar. Memang kena test, belajar, kena kenal. Sebab tu Allah sebut kan, akan menjadikan kamu ada mawaddah wa rahmah liqaumi yatafakkarun, untuk orang yang berfikir. Masalah kita kadang kita malah nak berfikir. Kita buat tak tahu je, sebab dia mentang-mentang dia dah memang jadi isteri kita atau suami kita buat tak tahu je. Betul kan. Lepas ni kita tengok sendiri cara gelak isteri macam mana, cara gerak suami macam mana kan. Supaya kita faham. Sebab tu lah Ustaz kan, kita ni walaupun di awal 5 tahun belum lagi cukup kenal. Ya, sebab tu saya selalu sebut bagi pendengar-pendengar, tolong komen siapa yang bawah 10 tahun umur perkahwinan dia kan, siapa yang bawah 10 tahun, saya ucapkan selamat pengantin baru. Pengantin baru adalah 10 tahun perkahwinan. Alah Ustaz, anak 7 dah Ustaz. Dalam 10 tahun tu kan. Apa 7, anda adalah pengantin baru. Sebab masih lagi tempoh pengenalan. Okey. Wallahualam. Okey Ustaz. Satu soalan Ustaz, nanti kita jawab lepas ni. Ada yang bertanya, Ain Syuhada bertanya, Ustaz, bagaimana nak memahami, membantu dan approach anak-anak remaja yang berusia 15 hingga 17 tahun. Mungkin waktu ni emosi mereka macam-macam kan. Nanti kita belajar lepas ni, insyaAllah kita jawab soalan ni. Okey. Rehat seketika untuk anda, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Al-Jazari atau nama penuhnya Badi'uz Zaman Abu Al-Ais Ibn Ismail Ibn Ar-Razaz Al-Jazari merupakan jurutera mekanikal yang ulung pada zamannya. Beliau berkhidmat sebagai ketua jurutera dengan 3 orang pemerintah dinasti Artuqid Turki. Pada tahun 1206 Masihi, Al-Jazari menyempurnakan penulisan karya agungnya yang bertajuk Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amalin Nafi' fi Sana'atil Hiyal. Karya ini merupakan ringkasan tentang ilmu mekanik, teori dan amali.
Karya Al-Jazari ini unik dan berbeza daripada karya-karya terdahulu kerana beliau sendiri merupakan jurutera yang berbakat luar biasa dan mekanik yang mahir. Karya berkenaan lebih merupakan panduan yang praktikal dan bukannya buku teori tentang konsep kejuruteraan semata-mata. Karya itu turut menghuraikan pelbagai peralatan dengan terperinci dan dengan demikian menjadi sumbangan yang tidak ternilai kepada sejarah kejuruteraan dunia. Al-Jazari menghuraikan 50 peralatan mekanikal atau mesin dalam 6 kategori yang berbeza dengan menggunakan ilustrasi mini berwarna yang menarik. 6 kategori itu termasuklah 10 jam air dan jam lilin, 10 bekas yang sesuai digunakan dalam acara menikmati jamuan minuman, 10 kendi dan besen untuk flebotomi dan berwuduk, 10 air pancut yang berubah bentuknya secara bergilir-gilir dan mesin untuk pancutan berterusan dan 10 mesin pengangkut air serta 5 buah peralatan yang pelbagai. Al-Jazari juga menghuraikan kaedah-kaedah pembinaan dan pemasangan kesemua 50 peralatan itu secara terperinci bagi membolehkan generasi tukang pada masa akan datang untuk membinanya semula. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Bual bicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan. Turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Ubah ini mestilah dilakukan dengan kasih sayang dengan tujuan yang baik. Pencegahan keganasan terhadap wanita kan. Yang ini khusus kepada pencegahan dan penyelesaian konflik di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur saya Syafiq, kita berada di rancangan Pesona di Zahrah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Masya-Allah Ustaz, sebelum kita tengah berehat tu saya duduk tengok je komen-komen ni kan, macam-macam sahabat-sahabat kita kan Ustaz. Orang kata memang betul ada berlaku situasi yang berlaku kan, yang sebenarnya berlaku dan pelbagailah apa yang dilalui itu. Tapi terima kasih Zubidah, katanya first time dapat dengar live Pesona di Zahrah. Salam perkenalan, sebab hari-hari ada saja pendengar baru kita Ustaz. Alhamdulillah. Dan ada satu komen yang terbaik tadi tu, yang 10 tahun Kak Sarifah kot. Sekejap, mana tadi ni Puan Sarbiah kata, okey Ustaz, lebih 10 tahun pun masih tak kenal dan tak faham lagi Ustaz, sepanjang hayat pengantin baru. Sampai umur 30 tahun usia perkahwinan macam mana ni kan. So jadi macam baru ni kan kita mentakrifkan balik belia tu daripada 35 ke 30 kan. So kita mentakrifkan balik daripada 10 tahun kita naik ke 15 lah ya. Pengantin baru tu. Ya, sebab Ustaz, kita pernah bincang juga dia berubah-berubah sebenarnya. Mungkin suami kita atau pasangan kita tu umurnya 30 dia berubah, 40 tahun dia berubah kan. Adakah itu juga kita baru nak kenal ke macam mana? Sebenarnya kalau kita belajar mengenai watak-watak ni, macam orang mata, orang akal, orang hati dan orang telinga, sebenarnya dia bukan berubah tau, dia baru keluar. Jadi kalau kita dah tahu memang orang mata tu pattern macam ni, kita dah boleh agak semuanya dah. Kan? Okey, minta maaf saya sebut. Ini kita cerita banyak kisah pasal orang kahwin lain dan semua tu kan. Gaya kahwin lain, orang mata, orang akal, orang telinga, orang hati berbeza tau. Pandangannya. Cara pun beza. Orang mata je dah redah je. Pantang di offer. Terima je. Serius, betul. Daripada kajian saya kan dalam bidang penempurnaan keluarga ni lama juga kan. Maknanya orang mata memang maknanya paling mudah lah. Dan kebanyakan orang mata saya perhati kahwin awal. Memang mata kan. So maksudnya gaya kahwin berbeza. Gaya kahwin dia kan kata kesuh kahwin lagi sebagainya kan. Jadi maknanya pun berbeza. Tapi kalau kita dah faham, oh suami kita ni gaya orang mata dia macam itu, daripada awal kita dah boleh bantu dia menjaga diri dia. Orang akal, orang akal berobjektif. Selagi mana objektif dia tu tak ke situ, dia takkan ke situ. Maksudnya macam mana kita boleh bantu dia kan. Maksudnya orang telinga contohnya ada cara dia, orang hati ada cara dia. Itu yang bila kita belajar ni daripada awal, bagusnya kita dah boleh agak dah apa yang maksudnya mungkin yang belum keluar daripada diri dia tu. Ustaz kan, Masya Allah, kita pun rasa macam adakah kita pun macam tu juga nanti kan. Umur
umur 50-an nanti lain pula watak kita macam mana tu kan. Masya Allah. Tadi salam perkenalan lah sepanjang hidup hayatnya tu. Selamat pengantin baru sepanjang hayat. Okey Ustaz, ambil soalan Airin Syuhada ni bertanya Ustaz, untuk memahami dan approach anak-anak remaja 15 hingga 17 tahun bagaimana Ustaz? Okey, anak-anak 15 ke 17 dia sedang mencari identiti diri dia kan. Dia tengok orang satu benda, dia nak jadi macam orang tu. Jadi maknanya kita kena bantu dia untuk cari diri dia mengikut watak dia kan. Sebab kadang-kadang dia orang telinga, dia tengok orang yang macam tu kan, dia nak jadi orang macam tu kan. Dia tengok orang apa, orang yang macam tu, orang mata kan, dia jadi orang mata. Padahal itu bukan watak dengan diri dia. Lepas tu bagusnya pada saya kan, kita ambil watak-watak sahabat, terus modelkan daripada kecil anak-anak tu. Contoh Sayyidina Abu Bakar, kalau kita perhatikan daripada sejarah dia, sirah dia orang hati kan. Kita dah bincang detail sebelum ni kan. Sayyidina Umar orang mata kan. Sayyidina Osman orang akal. Lepas tu Sayyidina Osman yang susun Quran, sebab ketika banyak syuhada orang yang syahid tu adalah orang penghafal Quran, dia tu nampak tak ya ni kalau tidak di mushafkan Quran tu, dibukukan Quran tu, takut nanti penghafal Quran tu banyak dah meninggal syahid. Maknanya orang Sayyidina Ali orang telinga. Kita boleh tengok Sayyidina Ali ada catatan khutbah ada sendiri. Khutbah dia dicatat tau Sayyidina Ali sampai sekarang. Maknanya khalifah yang lain juga ada berkhutbah. Tapi sebab dia orang telinga, catat dia detail orang dia. Sebenarnya anak kita tu kita panggil kun anta, jadilah diri kamu sendiri berdasarkan watak dia tu. Jadi bagusnya kita ambil tokoh-tokoh dan kita portraykan pada anak kita biar dia mengidolakan tokoh-tokoh yang sesuai dengan watak dia, yang dia boleh jadi macam tu secara positif. Masya Allah. Okey, baik Ustaz, satu soalan lagi yang kita dapat dekat sini. Ada sahabat kita Samsiah Faris bertanya, Ustaz, kadang-kadang saya rasa saya orang hati, tapi ada masa saya orang telinga. Saya rasa macam orang telinga. Dan ada masa pula saya rasa saya juga orang akal. Tapi bila mengenali orang lain, saya boleh pula pening dengan diri sendiri. Adakah kita boleh masuk watak-watak yang berbeza? Kadang-kadang adalah selectively, bukan kita. Kita kena tengok kebiasaannya kita apa kan. Kebiasaan kita apa. Saya rasa daripada apa yang tuan ni cerita, kakak ni cerita, kakak ni biasa memang orang hati. Sebab orang hati yang akan menghayati watak orang lain. Kebiasaan saya rasa kakak first adalah hati. First adalah orang hati, saya rasa kan, daripada apa yang kak cerita lah. Jadi itu yang di-confuse yang aku ada ni juga yang kadang-kadang tak dikira kan? Maknanya secara kebiasaannya kita tu apa. Allah Alam. Baik, satu soalan yang kita baru dapat Ustaz, Ahlia Roslan bertanya, Ustaz, saya nak tanya, saya umur 44 dan umur suami 63. Usia perkahwinan kami 7 tahun. Bagaimana nak tahu dan faham suami punya perangai? Adakah di usia suami itu tahap merajuk? Sebab Ustaz pernah cakap, walaupun dia berkahwin umur 40 tahun, 50 tahun, tapi tetap selamat pengantin baru juga. Ya, betul lah. Maksudnya walaupun 40 tahun ni, tapi baru berkahwin 7 tahun, maknanya puan ni masih lagi pengantin baru. Pengantin baru lagi. Masih mengenal lagi. Kena kompang lagi ni. Kompang pengantin baru kan. Jadi maknanya memang kena terus kenal pasal suami ni, dan merajuk ke tahap merajuk, dia memang ada gaya dia. Kalau puan berse dengar kita daripada awal tahun, ataupun boleh dengar balik dekat apa nama Hakim, maksudnya ulangan-ulangan kita tu, maksudnya kita boleh faham maksudnya macam mana cara merajuk orang hati, beza dengan orang akal, beza dengan orang mata, beza dengan orang telinga kan. Betul. So boleh belajar dari situ dan selamat mengenal lah. Selamat pengantin baru. Okey, satu lagi soalan. Mariani bertanya, Ustaz, saya dah 21 tahun mendirikan rumah tangga bersama, okey, tapi masih lagi dalam keadaan yang sama perangai, sama sentiasa bersabar dan menerima dengan hati yang tenang. Adakah juga macam Ustaz? Macam selain daripada kita kena kenal diri kita dan kenal pasangan kita dan orang lain, satu benda yang kita kena faham adalah, rumah tangga dibina daripada apa yang kita beri, bukan apa yang kita dapat. Tidak bila kita makin banyak kita memberi, tapi kadang memberi itu jadikan kita sakit. Tapi itulah rumah tangga, sebab kemaslahatan yang lebih besar lagi, maksudnya rumah tangga, anak, cucu dan sebagainya. Dan sebab itu kalau kita tengok pada hari ini sebuah rumah tangga yang bahagia kan, diumumkan calon rumah tangga bahagia 2023 haji sekian, bangun haji tu kan, dengan Mak Haji kan, Bila kita tengok satu pasangan yang bahagia, sebenarnya
Biasanya kita sedang melihat seseorang sedang berkorban untuk rumah tangga itu. Ataupun kedua-duanya sedang berkorban untuk rumah tangga itu. Dia bukan semanis macam mana rumah tangga bahagia. Tak semudah itu. Tak semudah itu. Kita sedang melihat orang sedang berkorban untuk rumah tangga tu. Sama ada isteri, sama ada suami, atau kedua-duanya sekali semuanya sedang saling berkorban. Jadi, dan sebab tu habis berkorban, sebab tu rumah tangga tu banyak pahala yang lahir. Dan dia akan membawa kita ke syurga. Benda syurga ni benda yang memang kadang-kadang rasa pahit. Betul. Kan? Betul. Masya Allah, itu dia Ustaz. Banyak lagi sebenarnya pandangan-pandangan dan juga persoalan yang kita dapat, tapi masa memang terhad untuk kita ni. Tak apa, kita akan sambung lagi siaran kita, akan belajar dan terus belajar. Dan mungkin Ustaz ada formula-formula yang Ustaz kata tadi nak gabung lah tu. Nampak tu warna-warna emosi mungkin gabung dengan watak pula ke, dapat satu lagi cetusan yang baru yang kita boleh faham tentang hidup kita. Barulah kita fahamkan Ustaz, rumah tangga ni bukan dibina dengan simen, batu, paku saja, tetapi ia berkaitan dengan kasih sayang. Betul. Dan faham memahami Ustaz. Faham memahami kan, maknanya sakit hati. Ustaz, jangan Ustaz, malam tadi suami-suami semua berbising dekat media sosial ni. Risau katanya. Betul. Dan bila sakit hati lawannya sabar kan. Terus kemudian tenang lawannya